tak ada siapa-siapa. Au huwa alladhi lam yasbiqhu fi wujudi syai', ataupun yang mudah kita nak faham satu lagi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ketika wujudnya, sedia kalanya adanya dia, sebelum tu tak ada siapa. Macam tu. Al-awwal, yang paling mula-mula, yakni bersifat qadim, sedia kala ada. Adapun al-akhir, kata ulama, kalau kita tengok terjemahan kat sini, al-akhir iaitu Allah Subhanahu wa taala yang akhir ataupun yang baqa, kekal selama-lamanya. Apa kata ulama? Huwallazi laisa ba'dahu syai'un, iaitu tidak ada sesuatu selepasnya, walaupun sesuatu. Maksudnya selepas Tuhan tu tak ada siapa dah. Habis. Jadi untuk kita mudah faham, atau kalau orang tanya apa itu al-awwal, iaitu Allah yang qidam, dan yang terakhir al-akhir, apa makna al-akhir, iaitu Allah yang baqa, kekal. Mudah untuk kita faham. Kalau kita terjemah Allah yang mula, Allah yang akhir, sekali kita pening. Awal apa, akhir apa, macam tu. Jadi nak mudah kita faham, al-awwal ni nama yang takluk padanya sifat qidam, adapun al-akhir nama yang takluk padanya sifat baqa. Habis dekat tu. Baik. Seterusnya, sekali kita akan tengok syarah. Baik. Objektif yang kedua, menerangkan syarhut ta'rif, syarah bagi ta'rif al-awwal dan al-akhir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-awwal dan al-akhir Allah Subhanahu wa taala adalah dua nama yang bersifat dengan sifat al-jalal, yang menunjukkan kebesaran dia. Ini bukan nama had syok kita dengar. Yang nama bila kita mengaji, bila kita faham, kita jadi takut, kita kena jadi gerun, kita kena jadi tak keruan, disebabkan adanya dua nama ni yang menunjukkan jalla jalalah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tandingan. Itu kita kena clear jenis dia duduk dalam sifat mana. Nama yang bersifat al-jalal, menunjukkan kebesaran dia. Itu syarah yang pertama. Syarah yang kedua, untuk kita faham perkara ni, mungkinlah nampak macam boring sikit, sebab dia lebih bersifat kepada ulang kaji. Namun boring ke tak boring ke, ataupun kerak ke tak kerak ke dengar, ini adalah asas bagi i'tiqad ahli sunnah wal jamaah dalam memahami kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Al-awwal dan al-akhir Allah Subhanahu wa taala ini adalah nama yang nak menerangkan ahwal, keadaan kewujudan Tuhan kita. Apa keadaan kewujudan Tuhan kita? Al-awwal, syarah yang kedua, iaitu Allah ini bersifat dengan mula-mula sekali dia saja ada. Tidak ada sebelum dia tu ada makhluk lain. Baik. Kalau ada orang tanya soalan, dia tanya lagu ni, Ustaz, saya nak tanya, sebelum Allah Ta'ala ada, siapa yang ada sebelum adanya Allah? Itu contoh dia tanya, sebelum adanya Allah, siapa yang ada? Baik, soalan itu adalah soalan yang tidak sah, tak valid soalan. Seandainya soalan itu disahkan oleh makhluk, katalah orang ada cerdik pandai ataupun orang buat cerdik, dia kata soalan tu sah, dia kata tanya je lah, jawab je lah. Baik, kalau kita berhajat kepada jawapan untuk soalan macam tadi, kalau sebelum adanya Allah, siapa yang ada, soalan ini akan menjadi darwat tasalsul, pusingan yang tidak berkesudahan. Kalau adanya Allah, sebelum adanya Allah ada sesuatu yang lain, kita kata X, adanya X. Sebelum adanya X, siapa ada? Kita kata Y. Sebelum adanya Y, ada siapa? Ada Z pula lah. Sebelum adanya Z, ada siapa? Dia jadi merangkai. Bila nak habis? Bila nak habis? Maka sebab tu dalam perbahasan al-awwal dan al-akhir, suka untuk saya ingatkan,
perbahasan tentang sifat salbiyah Allah ni mesti dipasakkan dalam hati dan minda kita dengan sekejap mungkin. Kejap, genggam kuat-kuat. Kerana kalau tidak faham sifat salbiyah Allah, maka manusia mudah nak menisbahkan Allah itu dengan makhluk. Allah, keadaan Allah wujud itu sedia kala ada. Dia tak boleh timbul bila Tuhan ada. Soalan tu tak sah. Jawapan dia ialah kewujudan Allah memang dia ada. Kalau kita tanya juga, dia akan jadi pusingan yang tak berkesudahan. Telok dulu ke ayam dulu? Kalau kata telok dulu, telok ni mesti main daripada pungkok ayam. Itu tak habis tuan-tuan. Ada setengah orang dia suka duk tanya soalan macam tu. Sebab tu Nabi dah pesan, jangan tanya, jangan banyak bertanya, nanti akan menyusahkan. Maksud jangan bertanya banyak ni bukan tak boleh tanya langsung. Kalau faham hadis tu, jangan tanya soalan yang sia-sia. Contoh soalan yang sia-sia, dia tanya, Ustaz, saya duk mengaji lah kan, dia kata, tugas Jibril alaihi salam ni ialah menjadi perantara, sebagai wasilah, perantara, al-wasil, perantara antara wahyu untuk sampai kepada para nabi dan para rasul. Lalu dia tanya satu soalan, Ustaz, habis tu lah nabi dengan rasul tak ada dah, Jibril buat apa lah ni? Macam tu. Ataupun dia tanya, Israfil alaihi salam tugas dia tiup sangkakala, lah ni dia buat apa? Memang ada hadis sebut Israfil memang standby dah mulut dengan muncung dia tu, tunggu nak tiup. Dia pun tanya, dia tak lengah ke? Soalan macam tu. Itu dari segi soalan akidah. Ataupun dia tanya, malaikat Zabaniyah, malaikat Malik yang duk jaga neraka, depa buat apa dalam neraka lah ni? Bukan ada siapa. Soalan-soalan yang macam tu. Ataupun itu soalan akidah. Ataupun soalan yang berkaitan dengan fiqh, soalan yang sia-sia. Contoh, dia kata, ni Ustaz, ni kita menghadap kiblat ni, menghadap Kaabah. Dia tanya, habis tu kalau duduk atas Kaabah nak menghadap mana? Dia tanya, panjat atas Kaabah tu, kita nak menghadap mana? Nak tunduk ke? Sebab tu kalau orang tanya, kalau dia panjat atas Kaabah ni nak menghadap kat mana? Jawapan dia mudah je. Suruh dia panjat dulu. Panjat dulu, lepas tu baru tanya. Baru kita bawa kelang hukum. Soalan yang sia-sia ini adalah soalan yang bukanlah kita kata tak patut tanya. Dia sebenarnya ada soalan yang patut tanya, ada soalan yang tak patut tanya. Ada soalan yang macam tu. Namun agama mengajar kita untuk elak daripada soalan yang sia-sia, sedangkan sudah ada jawapan. Jawapan dia terhenti dekat tu. Allah ini wujud sejak azali, qidam. Kewujudan Tuhan tidak ada mula. Dia tak sama macam kita. Contoh, tarikh lahir saya 4 bulan 4 1991. 4 bulan 4 1971 saya tak ada lagi. Inilah sifat baharu. Allah tidak memiliki sifat baharu. Seandainya Allah memiliki waktu, ni penjelasan ni. Ada orang tanya, sebab apa Allah tidak ada mula dan tidak ada akhir? Tidak ada mula dulu, tidak ada akhir, kita bincang. Pasal apa Allah Ta'ala tidak ada mula? Jawapannya simple saja. Tadi saya dah jawab. Yang pertama, kalau Allah ada mula, pusingan tu takkan habis. Yang pertama. Yang kedua, ini dari segi soal jawapan logik akal. Logik akal. Yang kedua, kalau Allah ada mula, ada timing dia, ada tarikh mula dia, saat mula dia, detik mula kewujudan dia, maknanya Allah berhajat kepada waktu. Lah pukul 7.49, 7.54 contoh. 7.54 saya boleh ada kat sini lagi sebab saya terikat dengan waktu. Kewujudan kita tuan-tuan, kewujudan kita di alam ini, alam yang zahir ataupun alam yang batin, adalah kewujudan yang terikat dengan time, masa yang bersifat relatif. Apa makna relatif? Yang sentiasa bersangkutan antara masa dengan zat. Dia tak boleh, makhluk itu dia wujud tanpa terikat dengan masa. Boleh tak bagi tahu? Dia kata, Ustaz, saya boleh duduk kat satu tempat, masa tak ada. Dia kata, no, saya duduk daripada sini pukul 7.50 saya duduk ada lagi. Lama dah saya duduk 7.50 tak bergerak. Betul pasal bateri jam dia mampu. Bateri jam dia mampu.
Kita terikat dengan masa. Kalau sifat makhluk memang lagu tu. Kalau Allah terikat ataupun Allah mempunyai permulaan, maksudnya Allah ni lemah. Pasal apa Allah Ta'ala lemah? Sebab Allah Ta'ala terikat dengan masa. Sedangkan masa tu dia yang cipta. Dia tidak berhajat kepada makhluk yang dia cipta. Itu logik akal dia. Kalau dia terikat dengan permulaan, maksudnya dia sama macam kita. Sedangkan keyword, kata kunci bagi sifat Allah Ta'ala, kita duk mengaji 20 tu, kata kunci dia laisa kamithlihi syai'un. Allah tak boleh sama dengan mana-mana makhluk. Tu keyword dia. Faham tu, selamat soal akidah kita. Habis dekat tu. Adapun makhluk, kita adalah bersifat dengan huduthun baharu. Apa makna baharu? Baharu ini ialah sesuatu perkara yang ada taghayyurat, ada perubahan. Apa bukti kita terikat dengan masa? Saya bagi contoh. Saya lahir 4 hari bulan 4 1991. 4 hari bulan 4 1998 saya baru darjah 1. Masa 1998 saya darjah 1. Beza tak muka saya dengan 1991 hari tu? Beza. Tahun 2009 saya ambil SPM. Muka saya dah beza macam had dikatakan darjah 1. 2013 saya habis mengaji. Beza dah nama saya SPM. Akan ada perubahan sampailah kalau Allah Ta'ala izin sampai umur saya tua, muka saya macam tua akan berubah daripada hak sedia ada. Itu sifat makhluk yang memiliki perubahan-perubahan ni. Kerana kita baharu. Tu dia. Jadi kewujudan makhluk adalah kewujudan yang baharu. Adapun kewujudan Tuhan Allah Ta'ala adalah kewujudan yang qidam, sedia kala ada. Wallahu a'lam. Sedikit perbahasan. Seadanya saja daripada saya. Sifat qidam Tuhan ni tuan-tuan, ataupun sifat nama Allah Al-Awwal ni, bukan takluk pada zat saja nah. Bukan takluk pada zat Tuhan. Contoh, bila kita mengaji ilmu tauhid, kita takkan terlepas daripada 3 tajuk besar. Ada 3 tajuk besar yang kita kena mengaji ni, wajib mengaji. Yang pertama, tajuk besar pertama nama dia uluhiyah, ketuhanan. Dalam uluhiyah ketuhanan tu ada 4 tajuk kecil dia yang kena mengaji. Yang pertama, kena mengaji zat Allah. Yang kedua, kena mengaji sifat Allah. Yang ketiga, kena mengaji nama Allah. Yang keempat, kena mengaji af'al Allah, perbuatan Allah. Tajuk besar yang kedua, kita kena mengaji bab nubuwat, kenabian. Dalam tu kita mengaji bab Nabi, sifat-sifat wajib Nabi, sifat-sifat mustahil Nabi Rasul, sifat harus bagi Nabi dan Rasul, kitab-kitab samawi yang turun. Itu dalam perbahasan tu. Yang ketiga, perbahasan yang ketiga, kita akan mengaji tajuk yang besar, iaitu as-sam'iyyat ataupun al-ghaibiyat. Benda yang hanya kita dengar tapi kita tak bisa nampak. Apa dia antaranya? Pasal malaikat, pasal jin, pasal syaitan, pasal neraka, pasal syurga, pasal hari kiamat, pasal qada qadar. Itu kita mengaji. Baik, dalam perbahasan uluhiyat ketuhanan Tuhan ni, bila kita membincangkan Allah ini qidam, tidak ada mula dan tidak ada akhir. Qidam ni takluk kat mana? Takluk dekat kewujudan zat saja ke? Dah. Sifat sekali. Allah memiliki sifat mendengar. Dengar Tuhan tidak ada mula, tidak ada akhir. Maksudnya Tuhan mendengar sedia kala mendengar. Allah memiliki basar, melihat. Allah melihat sedia kala dia melihat. Tidak ada mula bila dia mula melihat, sedia kala dia melihat. Ada orang tanya, bila Tuhan mula-mula melihat? Soalan tu tak sah, seperti mana tak sahnya soalan bila Tuhan ada. Macam tu. Kena clear benda tu. Sejak bila Tuhan ada 99 nama ni, sedia kala dia ada nama tu.
Dia bukan nak buh nama apa aku ni. Dia tak jadi lagu tu. Dia tidak bersifat try and error. Buat dulu tak jadi, kita buat macam lain pula. Nama ni macam tak sedap. Contoh ketika manusia nak menamakan anak tu, nak buh nama apa anak ni. Mula kata kawan ni buh nama ni, buh ni nama tak kena lah kali. Rupa-rupanya nama hak lain yang dibincangkan. Tak bincang pun bubuh nama tu pula dah. Ketika Allah cerita nama dia tu kat kita, bukan macam kita bubuh nama anak-anak cucu kita. Sedia kala nama tu memang ada pada diri dia. Jadi al-awwal di sini bukan membicarakan semata-mata tentang kewujudan dia semata-mata. Apa sahaja yang membabitkan alif lam lam ha Allah itu, dialah al-awwal. Clear tuan-tuan? Wallahu a'lamu bis-shawab. Selesai untuk al-awwal. Soalan tuan. Seterusnya, perbahasan yang kedua berkenaan tentang al-akhir Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Muhammad Sirajuddin Abbas, pengarang pada kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia menjelaskan kepada kita supaya bagi clear Allah yang akhir ni, akhir yang macam mana? Merujuk kepada sifat baqa Allah, iaitu kekalnya Allah. Ketika makhluk lain semua tak ada, dia saja masih akan lagi ada. Macam tu. Saya duduk kata Tuhan lah ni, maksudnya dia lah duduk lah sekali ke macam mana? Tak. Kewujudan dia. Sekarang ni al-awwal dan al-akhir Allah lebih fokus kepada kewujudan dia. Bila kita kata Allah al-akhir, kewujudan Allah ini berkekal, tak boleh dibinasakan. Baik. Untuk penjelasan al-akhir Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, huwallazi laisa ba'dahu syai'un. Tuhan ni ada, lepas dia tu takkan ada siapa dah. Sedikit penjelasan. Menurut i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan dalil-dalil yang matsur, ada beberapa makhluk yang tidak dibinasakan oleh Allah. Yang pertama, syurga. Allah takkan binasakan dia walaupun berlakunya kiamat. Dia akan kekal bersama dengan kekalnya kewujudan Allah. Allah ada, dia pun ada lagi. Yang kedua, yang kekal tak dibinasakan adalah neraka. Neraka tak dibinasakan walaupun berlakunya kiamat, kehancuran alam. Yang ketiga, apa yang tak dibinasakan oleh Allah? Ruh. Ruh tak binasa. Ruh tak binasa. Yang keempat, kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah tu. Tapi jangan kita duk bayang Allah ada kursi. Kursi tu beda habuan Tuhan duduk pula. Jangan. Kita bukan ahlul mujassimah. Kita bukan golongan yang menjisimkan Allah, ataupun kita golongan yang mensabitkan Tuhan itu bersifat dengan sifat makhluk. Kita bukan golongan tu. Kita tak duduk dengan dia. Yang kelima, arash Allah Ta'ala. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Arash Allah, tempatnya pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Arash Allah kat situ dikekalkan. Yang keenam, qalam, pen, makhluk pertama. Ulama khilaf. Makhluk pertama yang Allah Ta'ala cipta, pandangan yang pertama kata qalam, pen. Pen tu pen yang tulis takdir hamba-hamba Allah tu. Pen bentuk dia macam mana? Macam Faber-Castell ke, Luna ke, State apa ke, wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui bentuk pen tu lagu mana. Dan yang ketujuh, ada pandangan yang kedua, ada kata makhluk pertama yang Allah Ta'ala cipta adalah ayat. Sebab arash tu asalnya dia duduk atas ayat. Wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Kita tak bahas lah bab tu. Tu antara soalan yang sia-sia kak. Berkelai kiri kanan, siapa makhluk pertama, soalan yang sia-sia. Macam contoh, kalau tuan-tuan buka dalam tafsir, kalau tuan-tuan perasan lah, setiap kali kuliah tafsir saya, ada beberapa perkara yang saya sebut ini khilaf daripada ahlul mufassirin. Contoh, kalau tuan-tuan ingat perbahasan berkenaan tentang Nabi Allah Ibrahim AS tanya Tuhan, dia nak tengok macam mana Allah Ta'ala hidup dan bangkitkan semula makhluk yang dah mati. Tuhan tanya, awak tak percaya ke? Ibrahim AS kata apa? Tak, aku percaya, cuma aku nak yakinkan lagi diri aku.
Kan Tuhan kata suruh ambil 4 ekor burung tu. Ulama khilaf, ada kata burung garuda, ada kata burung gagak, macam-macam khilaf ulama. Jadi tak perlu nak berkelahi jenis burung tu, pasal itu soalan yang sia-sia. Yang penting 4 ekor burung. Sebab tu kita kena beza soalan yang patut ambil berat dan soalan yang tak patut ambil berat. Seterusnya, yang terakhir, yang dipelihara ataupun yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama kekalnya dia adalah tulang sulbi manusia yang sebesar biji sawi. Tulang belakang kita ni, hak tajam tu. Tulang sulbi tu sebesar biji sawi, dia tak dihancurkan. Ada. Dengan tulang sulbi yang sebesar biji sawi itulah manusia akan dibangkitkan semula. Ada hadis dia. Baik. Persoalan yang timbul apabila kita membahaskan tentang 7 makhluk yang tidak dibinasakan oleh Allah, adakah mereka ini juga tergolong dalam kalangan al-akhir? Tu. Adakah kita boleh panggil syurga itu al-akhir? Adakah kita boleh panggil segala 7 yang ada ni al-akhir? Tak boleh. Sebab mereka ini adalah makhluk yang dikekalkan, bukan yang mengekalkan dengan kemampuan sendiri. Clear tuan-tuan? Mereka ni boleh ada, boleh kekal walaupun berlakunya kiamat, adalah kerana dikekalkan oleh Allah. Kalau Allah berkehendak untuk membinasakan mereka bila-bila masa boleh binasa. Mereka bukan kekal dengan kemampuan diri sendiri. Tuhan yang bagi kekalkan mereka. Maka tak layak kita menggelarkan mereka sebagai al-akhir. Selesai dekat tu. Dalam satu hadis qudusi yang agak panjang, saya ringkaskan mafhum hadis. Ketika berlakunya tiupan sangkakala daripada Israfil alaihi salam, maka gugurlah langit-langit ni. Bumi ni berlipat-lipat. 7 lapis langit bumi ni binasa tuan-tuan. Binasa. Orang, sedikit maklumat tambahan lah. Manusia yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melihat peristiwa kehancurannya alam ini adalah seburuk-buruk manusia. Tu cerita. Habis cerita ni, panjang cerita ni, saya ringkaskan ni, saya ringkas habis ni. Lepas Dajjal kena bunuh, Ya'juj Ma'juj burung ambil pituk, pi buang dia, kan depa mati Tuhan hantar binatang hak ketik dia. Dalam surah Kahfi kita ada bincang tafsiran tu. Lepas dah habis semua tu, ulama khilaf pandangan. Ada pandangan yang kata selama 40 tahun bumi ni akan duduk dalam keadaan paling aman, tak ada orang jahat, sehingga tak perlu bayar zakat. Semua orang tak jadi asnaf, tak ada asnaf, tak payah zakat pun, tak ada apa, kira syok duduk kat muka bumi ni. Baik, Nabi Allah Isa alaihi salam pun dia duduk atas muka bumi ni dan dia hidup macam orang lain. Dia menikah dengan umat Nabi Muhammad. Tak tahulah siapa hak tuah kahwin dengan Nabi Musa, Nabi Isa tu. Lepas habis lapis ni, lapis hak beriman ni, tinggal lapis-lapis hak jahat tu. Keturunan-keturunan hak jahat tu tinggal duduk kat situ. Lah ni, piang lah ni, cerdah habis piang. Kira lalu kot masjid Sungai Mati ni, kalau masjid Sungai Mati duk ada lagi waktu tu, lalu ni tak tahu ni apa dia ni. Ingat bangunan lama, sampai tak tahu apa. Kalau buka Quran pun tak kerti nak baca, tak tahu ni tulisan apa. Teruk dah umat zaman tu. Sampailah berlakunya kehancuran alam, Allah memberikan muqaddimah azab kepada orang-orang ni. Sebelum jumpa azab yang betul, the real azab, azab paling dahsyat, climax bagi segala azab, iaitu neraka, Tuhan bentangkan muqaddimah azab tu. Itu yang kata riwayat sebut duk tengah mengandung tu, tengah usung anak tu, terberanak terus, takut. Jadi bila habisnya alam ni tuan-tuan, selain daripada 7 makhluk yang tak dibinasakan tadi, yang saya nyatakan tadi, bersisa baki 2 malaikat yang masih hidup. Yang pertama malaikat Israfil sendiri. Ni hadis sahih, ada dalam hadis kursi. Yang pertama malaikat Israfil alaihi salam. Pasal apa? Pasal dia tiup tekan dia nak mati lagi. Dia tukang tiup. Kalau dia mati, siapa nak bagi tiup? Yang kedua adalah malaikat Israel alaihi salam, malaikat yang mencabut nyawa.
Lalu apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wahai Israel, cabutlah nyawa Israfil alaihi salam. Cabut nyawa Israfil. Maka wafatlah Israfil alaihi salam. Lalu Tuhan tanya kepada Israel, ya Israel, bersisa baki siapa lagi yang tinggal? Apa kata Israel alaihi salam? Yang tinggal adalah antara aku dan engkau sahaja, ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Israel, seperti mana engkau lihat kejadian engkau, dengan kebesaran aku, dengan kekuatan aku, dengan keagungan aku, mut ya Israel, matilah engkau wahai Israel. Maka Israel alaihi salam pun mati. Ketika itu sepi dan sunyi. Nak sebut alam tak tahu, pasal alam dah tak ada. Kalau orang tanya alam tu apa kan, orang tanya, orang duk mengaji tauhid, orang mengaji akidah ni, dia kena familiar dengan kataan alam dan makhluk. Orang tanya, alam tu apa? Makhluk ni apa dia? Alam dengan makhluk ni makna mutaradifun, makna yang sama, makna wahidun, makna yang satu. Alam dan makhluk ialah ma siwallah, selain daripada Allah itu makhluk. Arash makhluk, kerusi makhluk, malaikat makhluk, semua makhluk. Ni makhluk, saya makhluk, semua makhluk. Pasal kita bukan Allah. Selama mana tu bukan Allah, itu makhluk, nisbah dia. Sepi. Sepi. Nak cerita alam, nak kalau saya kata sepinya alam ni tak boleh nak kata pasal tak ada. Alam ni pun dah tak ada dah ni. Sunyi. Apa kata Allah? Anal jabbar, anal mutakabbir, anal muta'al. Kata Tuhan, akulah Tuhan yang maha gagah perkasa, akulah Tuhan yang maha memaksa, akulah Tuhan yang maha takabur, akulah Tuhan yang maha tinggi darjatnya. Mana makhluk yang selama ni duk lawan aku? Mai. Takut tuan-tuan. Ni bukan cerita kecil anak tuan. Hari ni ramai orang duk lawan dengan syariat Tuhan. Mana? Hak duk lawan dengan syariat Tuhan ni mana? Yang mufti pun dia lawan. Majlis fatwa dah buat keluar dah keputusan. Dia kata majlis fatwa ni karti ingat pun. Tu tak kena tu. Apa pun kalau kita tak setuju dengan fatwa, kalau tak setuju, katalah ada pandangan. Macam contoh tuan-tuan, macam contoh. Baru ni kerajaan negeri Pahang buat keluar fatwa, keputusan lah, keputusan mesyuarat daripada Jabatan Agama untuk menghentikan sementara kunut nazilah. Kita tak ada kuasa nak pergi candik mereka ataupun kita nak condemn keputusan mereka, pasal mereka ada ijtihad fatwa mereka. Macam-macam lah ni, mufti pun kena fitnah macam-macam. Kacau. Ingat, perlu diingat bahawa saya Nabi sebut daging ulama itu beracun. Hati-hati dengan apa yang kita cakap pada ulama kita. Bukan bermakna alim ulama kita tak melakukan kesalahan. Ya, mereka bukan maksum. Tetapi kena hati-hati dengan kata-kata kita terhadap ulama. Jangan main sembah ikut dan saja. Jangan. Contoh, ada ulama daripada kalangan kawan kita sebelah sana, daripada kalangan salafiyah. Mereka ulama, ada kalangan ulama yang memang betul-betul otoriti ulama, memang dia ulama. Kita tak boleh kata lebih kurang kat dia. Tak boleh. Pasal walaupun tak bersetuju macam mana pun, kita mesti jaga lisan kita supaya tak tergelincir ataupun tak terlajak. Jadi keputusan ni yang orang duk lawan hukum hakam Tuhan ni mana? Tuhan tanya, mana? Mai jumpa aku. Mai berdiri depan aku ni, aku nak tengok siapa yang duk lawan aku selama ni. Tak ada siapa menyut. Kerana al-akhir Allah sahaja yang bersisa baki tinggal. Kerana dia tidak akan diluput, tidak akan dibinasakan, maupun membinasakan dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Selesai. Habis perbahasan tentang al-awwal dan al-akhir Allah Subhanahu wa taala. Secara kesimpulan dia, al-awwal adalah nama Tuhan yang menunjukkan sifat qidam. Apa itu sifat qidam? Tuhan tidak ada mula, tidak ada akhir. Habis. Al-akhir apa dia pula? Nama yang menceritakan sifat Tuhan dengan sifat baqa', kekal. Tuhan tak boleh binasa. Orang lain semua, makhluk lain semua habis dah, dia masih lagi ada. Palinglah dia tu tetap lagi duk ada. Wallahu a'lam. Mudah kita nak faham lagu tu. Tuan-tuan, perbahasan sifat 20 ni dia kena selalu ulang. Saya bagi petua tuan-tuan, macam mana nak bagi hadam sungguh sifat 20 ni. Petua dia mudah ya. Apa saja yang tuan-tuan belajar kat siapa-siapa lah kenaan tentang sifat 20 ni, balik rumah cerita kat anak bini.
Tu je ubat dia. Kalau dengar lepas tu simpan, dia tak ingat dah. Petua dia untuk ingat sifat 20, dia kena cerita ke orang. Kalau tak cerita, pakai tak jadi. Kena faham semua sifat 20 ni. Kalau tak faham sifat 20 ni bahaya. Nah, takut tergelincir akidah. Wallahu a'lam. Selesai no? Seterusnya kita tengok objektif yang ketiga. Apakah dalil Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Al-Awwal dan Al-Akhir dalam surah Al-Hadid ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Tuhan yang tiada awal dan akhirnya, dan pula tidak ada berkesudahannya. Ini kekal lah. Ialah yang lahir wujudnya, ialah yang tersembunyi zatnya, dan ia tahu tiap-tiap sesuatu. Wallahu alam. Itu dalil dia. Kalau orang tanya, Al-Hadid ayat yang ketiga. Habis dekat tu, selesai. Seterusnya kita tengok objektif yang terakhir. Apakah kesan bagi orang yang beriman dengan Al-Awwal dulu, baru kita tengok kesan beriman dengan Al-Akhir Allah Ta'ala. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang beriman dengan Al-Awwal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia akan meyakini tidak ada sesuatu kuasa pun yang wujud sebelum adanya Tuhan. Ini penting. Hak ni penting tuan-tuan. Sebabnya sekarang ni tuan-tuan, sekarang ni saya ni, maaf cakap lah tuan-tuan, saya serabut betul ya kalau buka Facebook ni, media sosial. Saya betul-betul serabut. Rasa nak balik handphone pun ada. Rasa nak balik, geram, jadi serabut. Pasal apa tuan-tuan saya cakap macam tu? Ajaran-ajaran sesat ni, kuih lama kuih sakal. Baru ni ada ajaran sitah mimpi, perjalanan mimpi. Saya tak tahu nak cakap lah. Serabut saya. Tu tak cerita hak orang hak kononnya bawa jalan makrifat. Makrifat ni tuan-tuan, ada tak jalan makrifat di sisi ahli sunnah wal jamaah, di sisi ulama tasawuf? Jalan makrifat tu memang ada. Ma'rifatullah. Imam Al-Ghazali pernah bahas dalam kitab Aqidatun Najid. Aqabah yang pertama, aqabah ilmu wal ma'rifat tu, memang ada perjalanan ilmu makrifat mengenal Tuhan, memang ada. Tapi hari ni ramai orang cuba olah ilmu makrifat ni seolah-olah dia kenal sungguh Tuhan dia ni. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sembahyang. Lah kali dia kata tu, Tuhan kata celaka orang yang sembahyang, dia buat fatwa sendiri, maka tak sah duk sembahyang. Kacau. Pasal apa ramai sangat orang ikut ajaran sesat? Ni kalau saya tanya tuan-tuan ni, tuan-tuan bagi tahu kat saya, Ustaz, pasal apa ramai sangat orang ikut ajaran sesat ni? Jawapan dia, pasal ajaran sesat ni mudah. Mayang pakai niat, memang mudah. Saya pernah kalau saya jumpa lah orang jenis mayang pakai niat ni, saya memang akan panggil dia mai kenuri. Kita jamu makanan hak banyak-banyak, kita kata jangan makan, niat. Suruh dia niat dah. Bila time makan reti nak kena popak masuk dalam mulut. Bila nak mayang tak reti nak diri dah. Dia kata mayang pakai niat. Mayang nak makan, makan kena makan. Ustaz dia kata. Tak boleh. Pasal apa tuan-tuan? Orang mudah sangat ikut. Pasal jalan dia tu mudah. Mudah. Yang kedua, jalan dia tu jalan yang seronok. Ni saya tengok orang interview bekas pengikut ajaran Rasul Melayu tu, pakcik lah ni, pakcik lah. Dia cerita masa duk ikut halaqah majlis haul dengan Rasul Melayu ni. Dia kata mula-mula Rasul Melayu ni kahar ni, saya tak tahu lah dia taubat lagi ke tak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan lah. Ni cerita lah, cerita. Dia cerita, tapi kalau dia tobat saya pula silap. Kalau dia tobat kena habaq saya akan tarik balik lah. Jadi Allah SWT dalam majlis tu, dia ambil dam
Dam, ganja. Buat bong, buat pipe. Dia isap, guru. Lepas tu dia pusing. Pusing semua orang isap. Ada dalam Facebook ni. Pusing lah isap semua. Patut kita heran awak goreng elok sangat. Pasal tengah high. Dia tengah steam elok. Jadi sebab tu dia boleh goreng elok. Pasal apa orang nak ikut? Pasal syok boleh isap ganja. Ada ajaran yang boleh minum arak. Sebab dia kata jangan risau tuan-tuan. Arak ni Tuhan dah halalkan. Tu jadi bahaya. Arak ni dia main daripada syurga. Padahal dia beli kat 7E lah. Tuhan dah salin dah ayak arak dalam tin ni dengan ayak arak daripada syurga. Boleh minum. Pasal mudah dan seronok. Pasal tu orang ikut. Kalaulah kita mengaji faham al-awwal Allah Ta'ala ni sungguh-sungguh, tak ada dah selain pada tu syariat yang main daripada Tuhan ni. Allah sahaja. Habis dekat tu. Tak usah duk main dah ajaran bintang, ajaran rimau lah, macam-macam lah ajaran hak duk ada ni. Yang syok tu ada orang tu ikut. Hak lagi sedih tu, hak ikut ni bukan kecil-kecil anak. Hak ada PhD pun ikut juga. Tu sedih. Sebab tu saya nak pesan sungguh lah. Saya nak cakap lebih pun takut kak. Pasal Allah akan uji orang hak cakap tu lebih daripada apa hak dia cakap. Saya takut kak. Sedang-sedang saya pula buat ajaran baru. Nauzubillah kan. Kita tu kata kat orang, lah kali kita pula buat ajaran baru kat kita. Nauzubillah lah. Saya pun takut kak dengan apa yang saya cakap. Takut Tuhan uji apa hak saya tak mampu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindung saya. Saya pesan sungguh-sungguh lah, jangan mudah sangat percaya dengan ajaran hak pelik-pelik ni. Kalau jumpa lah ajaran hak pelik-pelik ni, terus refer terus dengan badan yang ada autoriti, antaranya Jabatan Fatwa Negeri Kedah kita, ataupun refer terus dengan pejabat agama kita. Selesai. Tak setuju dengan fatwa ke, tak setuju dengan majlis agama ke, tu cerita lain lah. Cerita lain. Ikutlah dia tak puas hati ke apa, tu cerita lain. Susah duk merawik sangat. Isu ni mesti clear. Tuan-tuan nak masuk tarikat ke apa ke, clear. Tarikat ni selamat ke tak nak ikut. Clear, bagi clear benda tu. Selesai. Dan yang terakhir, kesan bagi orang yang beriman dengan al-akhir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni penting. Saya pesan kat saya sekali lah benda ni. Saya pesan kat saya sekali. Berhentilah kita untuk obses. Obses ni apa dia tuan-tuan? Tuan Haji, obses ni bahasa Melayu kita kata apa? Obses ni melampau. Obses ni terlalu melampau dalam mengejar sesuatu benda yang fana, yang tak kekal. Harta, pangkat, kesihatan. Selalu orang cerita bab harta dengan pangkat saja. Saya nak sebut sekali, kesihatan. Pulun jaga kesihatan. Sedangkan kesihatan tu, dia obses jaga kesihatan. Bukanlah saya kata jangan jaga kesihatan. Tak, jagalah kesihatan tu. Jangan sampai obses jaga kesihatan tu sampai mencela pula makanan. Saya tak mau makan benda ni. Makan benda ni bahaya ni. Makan ni sagi tangkap. Dia jangan sampai tahap cela makanan. Jangan. Makan ni bahaya. Betul bahaya, tapi tak usah duk kata apa. Sengap tu. Saya pantang pulut. Tak usah duk kata apa dengan pulut tu. Biar habis kat pulut tu. Poin saya ialah apa? Kita kena berhenti. Saya pesan kat saya sekali. Kita kena berhenti ataupun berhenti terus lah. Pujuk diri pelan-pelan. Berhenti untuk mengejar sesuatu benda yang memang tak kekal dengan kita. Contoh, patutnya naik pangkat, tiba-tiba orang lain pula naik pangkat. Padahal orang naik pangkat tu kan buat kerja pun. Buah pula nampak dia. Terus ada risau, pasal benda tu bukan kekal. Macam tu. Saya kata kat orang boleh, pasal saya pun tak kena offer pangkat apa pun. Kalau saya jadi tempat tu, boleh jadi saya pun terasa juga kan. Sebab tu saya kata, saya pesan untuk saya sekali, kesihatan kita, duit yang kita ada ni, duit hak ada ni, poket saya ada RM20. Saya dah kena standby dalam kepala otak saya bahawa saya RM20 ni dia tak kekal dengan saya. Dia takkan kekal dengan saya. Pasal sekali nak pergi beli bihun, tak ada lah RM20 ni sekali ni. Dia takkan kekal. Maka untuk apa kita mengejar sesuatu yang tak kekal? Kita kena kejar sesuatu yang bersifat kekal. Siapa dia? Allah Ta'ala. Sebab tu guru tua kami selalu sebut, Allah yarham, guru tua kami selalu sebut, dia kata apa? Saya nak tutup perkara ni. Jangan kita hilang Allah kerana sesuatu. Kita hilang
Allah ni, kita hilang redha Allah kerana sesuatu, padahal sesuatu tu sementara aja. Sampai kita hilang sesuatu yang bersifat kekal, rugi. Tapi biarlah kita hilang sesuatu kerana Allah. Tak apa nak hilang benda ni, kok mana pun kalau dapat benda tu lama-lama tak ada. Pulun nak benda ni, katalah dapat, berapa lama dia boleh hidup dengan kita? Sama ada benda tu rosak dulu ataupun kita pi dulu, takkan kekal dengan kita. Tuan-tuan, punyalah Tuhan nak abang kat kita, makhluk ni bersifat tak kekal. Masuk dalam kubur ni, stoking berlubang pun tak boleh masuk sekali. Katalah kita ada harta banyak kan, nak abang ada harta banyak ni tak boleh masuk. Bukan takat harta kita yang mahal, stoking berlubang pun tak boleh masuk sekali dalam kubur tu. Jadi kena berhenti terus lah. Ini saya pesan kat saya, berhenti terus lah. Kejap benda kita boleh kejap, tapi kalau tak dapat sudah. Sebab tu saya kata bukanlah dah dia jadi sampai pasif, jadi umat yang mundur tak mau apa. Tak, bukan maksudnya macam tu. Still ada perasaan kompetitif, orang kata apa, bersaing tu ada, cuma tak bersifat obses melampau. Kalau tak ada sudah habis. Masa tu panjang-panjang cerita pasal semua tu hanyalah fana, sementara, yang akan binasa. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-88, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu syai'in halikun illa wajhah, semua benda ni akan binasa melainkan zat Allah semata-mata. Tu dalil al-akhir, Allah Taala juga sifat al-akhir. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, saya fikir sekadar tu sajalah perkongsian saya seadanya dengan tuan-tuan dan puan, dengan keterbatasan pengetahuan dan pembacaan saya yang seadanya. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian tuan-tuan dan puan hadir pada malam ni. Saya mohon maaf, saya mohon ampun sekiranya terdapat sabaqul lisan, tergelincir dalam berbicara. Man kathura kalamuhu kathura saqtuhu, barang sesiapa yang banyak cakapnya dikhawatiri banyak juga silapnya. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang datang pada saya sendiri. Hakikatnya qul kullun min indillah, katakanlah baik dan buruk ini hakikatnya datang daripada Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fafahamna Sulaiman kullan atayna hukma wa ilma, sakharna ma'dud al-jibal sabbihna at-tayra kunna fa'ilin, ya hayy qayyum ya rabb Musa wa Harun, ya rabb Ibrahim, ya rabb sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Allahumma rzuqna al-fahma wal hikmah wal hikmah wal hikmah wal aqla wal hifdha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.